Halo tuan-puan semua, apa khabar anda semua? Semoga anda semua sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Video kali ini saya ingin berkongsikan tentang apa yang dimaksudkan sebagai pegawai tadbir dan diplomatik. Kita akan rungkaikan 8 bidang utama pegawai tadbir dan diplomatik. Baru-baru ini kita telah dengar bahawa ada ramai calon telah menduduki ujian atas talian PTD M41. Ada 86,887 calon dan keputusan yang keluar hanya 4,297 orang yang lulus ujian atas talian tersebut. Okay. Sumber ini saya dapatkan daripada Facebook Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Jadi kita nampak betapa susahnya kah ujian atas talian ini, ataupun adakah calon-calon yang menduduki seramai 63,015 orang tu tidak bersedia, ataupun yang gagal tu tidak bersedia. Dan saya telah memuat naikkan tips bagaimana untuk menduduki ujian atas talian PTD tersebut. Mungkin ramai yang tak menonton lagi, ada dalam link yang saya masukkan dalam deskripsi channel ataupun video ini. Tuan-puan, mungkin ramai yang bertanggapan bahawa PTD ini hanya menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang politik, tapi tidak. Terlalu banyak bidang tugas yang perlu dilaksanakan oleh PTD ini. Contohnya kita ada 8 bidang utama, 8 bidang utama yang perlu dilaksanakan oleh pegawai tadbir dan diplomatik. Tak kira grade berapa, tapi bermula daripada grade M41 ni, banyak tugas-tugasan. Jadi sebelum anda memohon jawatan pegawai tadbir dan diplomatik M41 ini, anda perlu tambah baik diri anda dari segi nilai-nilai, keterampilan anda, pemahaman anda terhadap jawatan PTD ini, dan anda perlu membentuk diri anda supaya anda menjadi seorang yang boleh memikul tanggungjawab yang terlalu luas dalam PTD ini. Yang pertama adalah pengurusan sumber manusia dan pembangunan organisasi. Itu adalah bidang yang pertama dalam 8 bidang PTD ini. Jadi sekiranya anda ditempatkan di bahagian pengurusan sumber manusia ataupun pembangunan organisasi ini, contohnya kalau anda ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri, sebab kita ada banyak kementerian, kita ada lebih kurang 25 kementerian. Contohnya Kementerian Dalam Negeri ini sekiranya anda ditempatkan di kementerian, kemungkinan anda akan ditempatkan di bahagian latihan ataupun bahagian sumber manusia ataupun bahagian kewangan. Jadi sekiranya ditempatkan di bahagian pembangunan organisasi ataupun sumber manusia ini, anda akan menjalankan tugas-tugas untuk menguruskan hal ehwal berkaitan dengan kursus-kursus, latihan ataupun kenaikan pangkat pegawai-pegawai dalam kementerian tersebut, perpindahan pegawai-pegawai, menguruskan hal ehwal berkaitan dengan cuti-cuti pegawai tersebut, dan banyak lagi, dan tugas-tugas lain tu terlalu luas. Jadi saya nak pendekkan video ini, jadi saya ringkaskan. Anda akan membuat urusan sumber manusia dan pembangunan organisasi. Yang kedua, pengurusan kewangan. Sekiranya anda menjadi seorang PTD, anda akan menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan kewangan, iaitu pengurusan bajet, pengurusan hal ehwal tuntutan pegawai, ataupun gaji pegawai. Dalam bidang pengurusan kewangan ini, anda akan menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan pembayaran gaji, pembayaran tuntutan dan sebagainya. Contohnya kalau anda ditempatkan di satu kementerian, Kementerian Dalam Negeri tadi itu, anda akan ditempatkan di unit ataupun bahagian kewangan. Di situ anda akan menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan PTJ, Pusat Tanggungjawab, yang berurusan dengan hal ehwal hasil, kutipan hasil, perbelanjaan dan sebagainya.
ya, luas. Jadi kalau anda ditempatkan di jabatan pula di bawah Kementerian Dalam Negeri, contohnya di Jabatan Immigration, di Kementerian Dalam Negeri ini kita ada dalam lebih kurang 7 bahagian, dan contohnya adalah Jabatan Immigration, kita ada Jabatan Penjara, AADK, lepas tu PDRM, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. Okey, jadi sekiranya anda ditempatkan di Jabatan Immigration, anda akan mengetuai ataupun ditempatkan di unit kewangan ataupun bahagian kewangan di Jabatan Immigration tersebut. Dan sama juga kalau anda ditempatkan di kementerian lain pun begitu juga. Kalau anda ditempatkan di kementerian, anda akan ditempatkan di bahagian kewangan. Kalau di jabatan di bawah kementerian tersebut, anda ditempatkan di unit kewangan. Luas, ya. Yang ketiga, bidang keselamatan dan pertahanan negara. Sekiranya anda ditempatkan di Kementerian Pertahanan ataupun di Mindef, anda akan ditempatkan di beberapa unit ataupun di beberapa bahagian. Contohnya kalau anda ditempatkan di negeri, contohnya di negeri Sabah dan Sarawak, akan ada cawangan Mindef ataupun cawangan Kementerian Pertahanan. Kemungkinan anda akan jadi pengarah negeri. Kalau anda ditempatkan di ibu pejabatnya, kemungkinan anda ditempatkan di satu unit, unit polisi ataupun unit kewangannya tadi, dan yang bahagian pertahanan tu mungkin anda akan ditempatkan sebagai pegawai perisik, pegawai risik dan sebagainya. Ada banyak. Anda akan mengawal selia hal ehwal yang berkaitan dengan keselamatan dan pertahanan negara bersama-sama dengan jabatan-jabatan di bawah kementerian tersebut. Yang keempat, pengurusan teknologi maklumat. Bidang yang keempat ini mengkehendaki anda melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Contohnya, sekiranya anda ditempatkan di Mampu, kemungkinan anda akan ditempatkan di satu unit, unit, ataupun kalau anda ditempatkan di negeri, contohnya di negeri Sabah ataupun di negeri Sarawak tu, ada satu cawangan Mampu di situ, kemungkinan anda akan ditempatkan di satu unit, unit kewangan, ataupun unit yang menguruskan hal ehwal teknologi maklumat. Anda akan melaksanakan tugas yang mengawal selia hal ehwal sistem, sistem yang digunakan oleh agensi-agensi, oleh kementerian-kementerian, di mana anda cawangan Mampu tersebut ditempatkan. Contohnya kalau di Sarawak, anda akan menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan sistem, anda memberi kursus, anda memberi taklimat, menambah baik, menambah baik sistem yang sedia ada, mencipta satu inovasi untuk penambahbaikan kepada sistem penyampaian perkhidmatan dan sebagainya. Yang kelima, bidang yang kelima ini adalah perancangan dan pentadbiran sosial ataupun infrastruktur. Sekiranya anda ditempatkan di kementerian-kementerian seperti Kementerian Pembangunan Wilayah dan Luar Bandar ataupun KPKT, ataupun anda ditempatkan di Jabatan EPU, Economic Planning Unit, dan juga di ICU ataupun di negeri, anda akan menjalankan tugas-tugas yang menguruskan hal ehwal berkaitan dengan infrastruktur, ataupun pembangunan, projek-projek pembangunan jalan raya, projek-projek pembangunan bangunan kerajaan dan sebagainya. Bidang yang keenam itu pentadbiran dan pembangunan wilayah, pembandaran tanah dan juga daerah ataupun tempatan. Kalau di negeri-negeri di Semenanjung, mungkin anda ditempatkan di pejabat daerah, ataupun kalau di Sarawak ni anda akan ditempatkan di pejabat pembangunan persekutuan, contohnya di SDO. Jadi anda akan menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan pembangunan projek-projek, projek ataupun mengurus hal ehwal berkaitan dengan pembangunan tanah persekutuan, dan juga projek-projek penambahbaikan jalan raya, infrastruktur tu, yang berkaitan dengan tanah lah, dan juga pengurusan bandar. Bila anda ditempatkan di pejabat daerah tu, anda akan mengawal sedia hal ehwal yang berkaitan dengan pembangunan daerah,
ya, ataupun bahagian dan sebagainya. Yang ketujuh, pengurusan ekonomi. Pengurusan ekonomi ini, bidang yang ketujuh ini akan mengkehendaki anda menjalankan ataupun melaksanakan tugas yang berkaitan dengan urusan-urusan ekonomi negara, iaitu perdagangan antarabangsa, ekonomi antarabangsa, ya, sosio meningkat, menambah baik, ya, sosioekonomi negara dan sebagainya. Terlalu luas, ya. Yang ke-8, bidang yang ke-8 ni adalah hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri, ya. Jadi Kementerian Luar Negeri contohnya, ataupun lebih dikenali sebagai Wisma Putra. Anda akan bertugas dalam Kementerian Luar Negeri ni, iaitu anda akan menguruskan ataupun melaksanakan tugasan-tugasan yang berkait rapat dengan hubungan antarabangsa, hubungan dua hala, hubungan di negara-negara ASEAN. Anda akan bertugas di pejabat konsulat. Anda juga boleh ditempatkan di pejabat kedutaan, contohnya pejabat kedutaan kita di luar negara, di Singapura ataupun di New York, dan banyak lagi lah, di China dan sebagainya, di seluruh negara yang ada hubungan diplomatik antara negara kita dan negara tersebut. Baiklah tuan-puan, jadi saya telah merungkaikan secara ringkas sahaja ada 8 bidang utama yang perlu anda ketahui dalam Jawatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik M41 ini. Jadi sekiranya anda berminat dengan jawatan ini, anda kena berusaha dari sejak anda memohon dalam borang SPA 8I tersebut. Anda berusaha untuk menambah baik pengetahuan anda berkaitan dengan 8 bidang tersebut dan juga pengetahuan anda. Anda perlu menjadi seorang PTD, ala-ala PTD lah, maksudnya anda perlu belajar tentang banyak perkara, sangat luas, sebab anda akan menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan 8 bidang ini, dan juga selain daripada 8 bidang ini pun ada juga, sebab bila kita menjadi seorang PTD ini, kita kena versatile maksudnya kita kena be open minded, lepas tu kita boleh menjalankan pelbagai tugas. Bukan saja dalam 8 bidang ini, tapi bila anda ditempatkan, contohnya anda ditempatkan di mana-mana negeri, anda akan terlibat sama dengan program-program di kerajaan negeri ataupun di mana-mana agensi yang lain. Anda perlu menjadi seorang yang luar biasa. Luar biasa tu maksudnya anda boleh menjalankan tugas jadi macam air. Jadi macam air itu maksudnya bila dicincang pun tak putus. Bila anda disimpan air disimpan dalam bekas yang ada batu dalam bekas tu, bila anda menjadi air, anda boleh menjadi seperti apa? Boleh memenuhi botol tersebut contohnya, Jadi anda perlu menjadi seorang yang open minded, berpengetahuan tinggi, memiliki latar belakang yang luar biasa. Okey tuan-puan, bagi sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel Supermate Sharing ini, silakan tekan butang warna merah tu dan tekan tombol loceng semua notifikasi supaya anda dapat ikuti video yang akan saya muat naikkan. Selepas video ini saya akan muat naikkan tips bagaimana untuk menduduki ujian ataupun PAC, PTD Assessment Center tersebut. PTD Assessment Center tu akan diadakan selepas anda lulus ujian atas talian jawatan PTD tersebut. Jadi anda perlulah buat persediaan. So saya akan kongsikan tips tersebut. Anda ikuti channel Supermate Sharing ini dengan subscribe, sebab subscribe tu hanyalah percuma, dan anda boleh tonton video-video yang lain yang ada dalam deskripsi, yang saya letakkan pautan ataupun link dalam deskripsi di bawah. Terima kasih kepada semua kerana sudi menonton video ini sehingga ke penghujung perkongsian ini. Jadi semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu, dan berjaya juga dalam semua perkara yang anda lakukan. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.